ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuliakan Tuan Imam, hari jagaan puasa Surau Al-Kausar, pada hadirin hadirat sahabat-sahabat yang saya kasih. Jadi setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT untuk pertemuan kita bulan ini. Jadi sama-samalah kita mengangkatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana yang pertama sekali dikurniakan kita lagi dengan nikmat kehidupan, ya, dengan nikmat iman dan Islam. Buka mata, kita hidup lagi, ya. Allah kurniakan kita dengan nikmat kehidupan, ya. Jadi diharapkan dengan nikmat tersebut kita akan meneruskan lagi usaha kita untuk mencapai tahap takarruf dan ta'abud yang sepatutnya bagi kita, yang kita usahakan sepatutnya. Jadi sama-sama juga kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dapat kita berada pada pagi ini, ya, dalam satu majlis yang mana kita telah memulakan pagi kita ini dengan satu permulaan yang baik, ya. Bagaimana tadi, ya, pukul 5.20 keluar pada rumah, bertemu dengan lori, kan, lori ais. Lori ais. Jadi lori ais ni pagi-pagi dia kejar trip kan, dia kejar kedai. Jadi toki kedai tu tak bangun lagi. Dia dah pastikan dah plastik ais dia tu dah letak di depan kedai tu. Jadi kalau toki kedai tu buka pukul 7 ke 7.30 ke, ais tu dah ada dah kat depan. Ya. Kalau lah yang buat kerja tu orang Islam, tak ada masa dia nak duduk macam kita ni, ya. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah SWT kerana kita dapat nikmat itu. Nikmat bangun pagi Ahad macam ini, dia tak perlu risau pada benda-benda macam itu, ya. Kita dapat peluang untuk berada di sini. Saya ingat ada satu peristiwa dululah, tapi majlis orang lain, bukan saya imamnya orang lain, cuma saya datanglah, kan, masjid dekat dengan rumah, berdekatan dengan rumah, pergi naik motor je, pagi-pagi naik motor sedap ni. Bila lalu depan satu bus stop, saya nampak 3 lembaga, kan? 3 lembaga. Jadi saya perlahankan motor, tengok dah anak murid saya, bekas anak murid saya 3 orang. Jadi saya tanya, mengapa ni belum pukul 5, belum pukul 5 pagi dah berada di bus stop? Saya tanya, mengapa ni duduk kat sini? Ingatkan makpit ke apa, kan, pagi-pagi duduk kat bus stop. Rupanya dia kenal lah saya. Kami nak pergi kerja dah, Ustaz. Pergi kerja? Pagi-pagi Ahad ni nak kerja, bos suruh datang kerja. Saya kata padan muka kamu. Anak murid, bukan anak murid, padan muka kamu. Orang pagi-pagi Ahad ni, orang paling kurangnya orang tidur, dan orang berehat pagi-pagi Ahad ni. Tapi kamu pagi Ahad belum pukul 5 lagi, pukul 4 lebih, kamu dah terpaksa menunggu bas kilat. Bukan apa saya marah sangat dengan anak murid saya tu, sebab saya kenal daripada 3 orang tu, 2 orang tu merupakan masa di sekolah dulu, ikut suka dia datang sekolah pukul apa, 7.20 dah sepatut masuk sekolah, dia pukul 8.30. Kemudian waktu rehat, orang balik pukul 1.25, 1.30, dia waktu rehat dah lompat pagar, dah hilang dah. Jadi saya kata kepada dia, tengok, dulu kamu tidak menghormati waktu, tidak menghormati masa. Sekarang masa diri kamu pun orang lain pegang. Masa yang mana masa ni merupakan sesuatu yang memang hak kita. Kita dilahirkan, buka celik mata saja, masa tu, umur itu hak kita. Tapi masa dan umur kamu telah dipegang oleh orang lain. Tengok akibatnya. Jadi ingat kepada
Itu selalulah kalau saya cakap dengan budak-budak, itulah ada modal saya. Peristiwa subuh lama dah. Tapi saya ingat, ya, kamu tak jaga masa sekarang. Dia suka hati kamu saja bila nak masuk sekolah, bila nak keluar sekolah, ya, kamu bersenang lenang sekarang. Akibatnya sampai satu ketika masa kamu pun dipegang oleh orang lain. Ya, tidak taat dengan masa, ya, ikut suka hati saja. Itulah. Ya. Saya ingat peristiwa itu. Jadi ingat kepada, ya, anak-anak kita terutamanya, kalau dia tak jaga masa sekarang, bimbang satu masa nanti benda yang paling asas dalam kehidupan kita, iaitu umur kita, masa kita, akan menjadi hak milik orang lain. Ya. Baik. Jadi kita sambung lagi, ya. Qala mu'allim wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi umurihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi kata pengarang rahimahullah taala, ya, apabila berhadapan dengan kematian, manusia itu biasanya akan terbahagi kepada tiga. Yang pertama, manusia yang terus tidak ingat mati. Manusia yang terus tidak sukakan kepada kematian. Yang kedua, ya, manusia yang termasuk dalam golongan, dikatakan golongan-golongan yang bertaubat. Bila dia ingat kepada kematian, dia bertaubat. Sementara golongan yang ketiga disebutkan golongan arifin. Itu golongan yang arif, golongan yang tahu, golongan yang faham tentang kematian ini. Jadi golongan arifin ini merupakan peringkat yang tertinggi bagi seseorang manusia apabila berhadapan dengan kematian, apabila beriman dengan saat-saat sakaratul maut ini. Golongan arifin ini percaya, beriman, malah seronok dan suka bahawa satu ketika nanti pasti kita akan berpindah kepada satu alam yang dinamakan sebagai alam kematian. Golongan-golongan arifin ini memandang kematian itu sebagai sesuatu yang baik dan merupakan sebagai satu cita-cita untuk mencapai kepada kematian. Sekarang kita tengok satu-satu. Cakap mana yang kita sempat kali ini, ya. Golongan yang pertama, ya. Golongan yang pertama dah disebutkan pada pertemuan yang lalu, iaitu orang yang tenggelam dalam urusan duniawi, tidak akan ingat kematian. Macam mana boleh nak ingat kematian, ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Dan mustahillah bagi golongan-golongan ini hendak bercita-cita, selama-lamanya hendak bercita-cita ke arah kematian. Bima qaddamat aydihim, setelah apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia ini. Mustahillah. Sama ada mereka dah tenggelam dengan kemewahan, ya, sampai satu ketika dah lupa habis dah, ya, kepada kematian ini, ataupun terlalu banyak maksiat sehingga kan tak sanggup untuk berdepan dengan kematian. Ini dalam satu lama dah, ya, dalam satu interview, dalam satu rakaman, masa tu tak ada internet lagi. Wallahualam, betul ke salah tak tahulah. Tapi ada seorang manusia, dia orang kafir, dah mati dah pun, lama dah mati, dan dia mati pun tak mati dalam Islam, mati dalam kafir. Tapi dia pernah mengaku menjadi satu golongan, satu kelompok manusia, satu kumpulan manusia yang menyembah syaitan. Menyembah syaitan. Dan dia sendiri mengaku pernah didatangi syaitan. Syaitan datang dalam satu majlis. Ada orang yang ajak dia lah, nak senang hidup di dunia, nak senang tak? Naklah, mari. Dan dikatakan, kata sungguh datang syaitan tu. Syaitan memang datang, ya. Kalau kita tengok dalam sejarah kehidupan manusia, syaitan bertemu dengan siapa? Nabi Adam AS, anaknya Habil Qabil. Kemudian boleh dikatakan seluruh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul memang didatangi oleh Iblis, ya. Bermula daripada Nabi Idris AS yang dicucuk mata, kan? Nabi Idris cucuk mata Iblis dengan jarum. Kemudian Nabi Nuh
Dalam kapal Nabi Nuh itu, iblis pun turut sama menyelamatkan diri daripada banjir. Kemudian dan semualah Nabi-Nabi. Jadi golongan pernah datang, duduk dalam satu majlis itu, dan memang dia duduk, memang tapi dia yakin, ni lelaki kafir ni, dia yakin yang datang ni, dia kata bukan bapa, bukan nombor satu, bukan iblis nombor satu. Ini dia kata yang datang ni hanya lawan setan bawah-bawahan saja. Ya? Tapi dia kata, dia sebut God dah, dia tak sebut apa. Ya? Dia kata Tuhan hantar setan ni, ya? Dan setan dia kata memang ada kelebihan. Nak apa? Dia boleh wujudkan. Dia katalah. Tapi dia keluar. Dia berjaya untuk keluar daripada grup. Kemudian orang tu tanya, yang interview dia tanya, macam mana orang boleh terpengaruh dengan setan ni, sedangkan hidup tak lama, dia kata. Kita akan mati juga, kita akan bertemu dengan Tuhan juga, dia kata. Yang Kristian lah. Jadi dia kata senang sahaja. Kemewahan yang setan boleh bagi ni, kata, yang Allah izinkan lah. Allah izinkan. Ini semua dengan izin Allah. Ya, Allah nak uji. Kemewahan, kesenangan yang setan boleh beri ni, orang dia boleh tak pandai menyanyi, boleh pandai menyanyi. Pelakon-pelakon tu biasa je, kalau yang syok pelakon tu biasanya benda tu masuk. Penulis lirik pun biasanya ilham akan diberi oleh benda tu. Penulis skrip drama, skrip filem pun benda tu datang masuk. Jadi menyebabkan benda-benda ini akan orang yang terlibat dengan ini akan mendapat kejayaan di dunia yang melampau-lampau. Bila dah kejayaan di dunia ni melampau-lampau, akan lupa. Mudah saja untuk lupa kepada selepas ini mati bertemu dengan Tuhan. Ini orang kafir tu kata. Betul ke tidaknya? Wallahu a'lam lah peristiwa ini. Tetapi kita boleh faham, kita boleh ambil mafhum daripada interview itu, memang itulah apa. Ya. Allah dah kata dah kepada iblis, buatlah apa saja kamu di atas muka bumi ini, dan aku izinkan, aku benarkan. Ya. Kecuali golongan-golongan yang mukhlisin saja, golongan ini saja yang kebal. Kamu bawalah seberapa ramai tentera-tentera berkuda kamu. Kamu bawalah seberapa ramai tentera-tentera berjalan kaki kamu. Itu Allah letak sebagai istilah di sini. Siapa tentera berkuda iblis? Yang terdiri daripada syaitan-syaitan, terdiri daripada jin-jin jahat. Dan siapakah tentera-tentera berjalan kaki? Bagi iblis, tak lain tak bukan, itu orang-orang kafir dan juga orang-orang yang asi, orang-orang yang fasik. Jadi golongan-golongan inilah yang mana menjadi tentera-tentera kepada iblis. Jadi mafhum daripada interview itu macam betul. Maknanya boleh kita pakai. Jadi golongan-golongan inilah apabila dikurniakan dengan segala kesenangan ini, dia akan lupa terus, hilang. Jadi bayangkanlah kalau kita tengok dalam masyarakat kita pun, orang yang tak ada kekayaan pun, tetapi sibuk dengan benda-benda keduniaan ini, benda-benda yang boleh mendatangkan kelekaan, dah cukup dah. Alhaakumut takatsur, berlebih-lebihan. Tak semestinya berlebihan mengumpulkan harta, mengumpul barang-barang antik, pening kepada nanti kalau aku mati nanti, siapa nak menguruskan benda-benda antik aku ni? Hari-hari usap, hari-hari bersihkan, hari-hari sampai itulah kerja dia menghadap. Kerja mengumpul stamp contohnya, tak kisah. Stamp sekarang pun makin lama dah tak ada dah. Orang dah sibuk ber-email, ber-whatsapp apa semua. Tak tahu surat dah. Dia semakin mahal jadi stamp ini. Buka hari-hari, buka album stamp. Aku dah fikir pula nanti kalau aku sakit, apa berlaku pada koleksi aku. Kalau aku mati nanti, seolah macam tak mati dah, nak bawa benda tu. Dan macam-macam lagi. Tak nak cerita mengumpulkan harta. Harta tu dah memang lah. Supaya kita ingat ini dalam hidup kita sekarang ni. Ini bukannya nak
saya nak menghina, nak merendahkan, tidak. Peniaga pasar malam, tengoklah. Peniaga saya 4 tahun peniaga pasar malam, adalah ikut orang 4 tahun. Dan memang tak semayang maghrib. Tak ada ni, gerai depan, gerai sebelah, gerai belakang, tak semayang. Tak. Kebetulan pula Allah nak uji, waktu maghrib memang ramai orang. Maghrib memang ramai orang, memang penuh. Tak semayang, orang sebelah tak pernah nampak. Orang depan. Bukan banyak mana pun dapat. Yalah, memang itulah dia punya penduduk nasinya nak makan pun. Tapi nak menyebutkan dia, tak payah kita cerita orang yang harta, yang syarikat, yang CEO dan sebagainya. Orang macam tu lagi baik. Yang kecil je. Berniaga tepi-tepi, jual cili, jualan apa, benda-benda tu lah. Bentang suara rabah ada 2-3 lombok sayur paku, pucuk paku, 2-3 lombok jering, itu pun dah cukup dah. Dah tak semayang dah. Dah menipu jangan kata lagi. Belilah tempoyak dalam plastik tu. Beli tempoyak. Apa kat dalam tu? Sama ada pisang ataupun ester. Pisang. Dua tu lah. Pisang ataupun ester. Tempoyak dah. Bukan musim. Oh, pisang rupanya. Cik dah berapa lama dah berniaga? Oh, dah lama dah. 40 tahun dah. 30 tahun dah berniaga. Patut tak kaya. Tapi itulah. Ya, nak jemputkan. Baik. Pula satu lagi orang berniaga ni, kalau dia marah, apa ayat kita marah apa? Langit mendung. Hujan nanti hujan ni, hujan. Sikit-sikit hujan. Kan? Jadi bila qada dan qadar ini, ya, sesuatu yang berbentuk ketentuan Allah ini, tak belajar, tak faham termasuk ni, ya. Tak boleh kita. Kemudian orang yang bertaubat, golongan yang kedua pula, golongan yang bertaubat akan memperbanyak mengingati mati, sehingga bangkit di hatinya rasa takut dan gentar. Dan ini makin menyempurnakan taubatnya. Boleh jadi ia merasa takut pada datangnya kematian, tetapi itu lebih didorong oleh rasa takut bahawa kematian itu akan datang dikala taubatnya dirasakan belum sempurna dan bekalnya untuk kehidupan akhirat belum cukup. Baiklah, lebih baik daripada golongan itu tadi. Tapi menurut Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, golongan itu pun masih lagi kurang lagi. Golongan kedua ni biasa pun kita semua lah. Kita semua ni golongan bertaubat lah. Sebab tu pagi-pagi datang ke sini. Sebab tu lah bersusah payah, ya, nak buat kuliah ni. Kerana kita ni golongan yang bahawa kita yakin bahawa satu ketika nanti kita akan mati. Kita yakin tentang nikmat dan azab alam barzakh. Kita yakin dengan nikmat dan azab padang mahsyar dan akhirat pula. Kita ingat, bersusah payahlah kita menjadi golongan yang bila kita nak buat satu perkara, kita akan ambil kira berdosa ke tak berdosa. Tak berdosa ni, halal ni, kita pun buat, ya? Ataupun kita tanya orang, boleh ke tak boleh buat ni, haram ke tak haram ni, halal ke tak halal ni, ya? Itu golongan yang disebutkan golongan yang bertaubat. Tetapi menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, rasa takut mati pada orang seperti ini masih boleh dimaklumi, dan ia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan dalam sabda Rasulullah, man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Sesiapa yang takut ataupun tidak, sesiapa yang benci ataupun tidak suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Itu kelebihan daripada golongan tadi. Cuma golongan yang bertaubat ini, ya, orang yang termasuk dalam golongan bertaubat ini masih lagi ada rasa takut untuk mati. Kerana apa? Merasakan dirinya masih lagi tak cukup. Merasakan dirinya masih lagi tidak sempurna. Sebab biasa kita dengar kan, tak sanggup lagi lah aku nak mati, kan? Amal ibadat tak cukup lagi. Kalau budak-budak muda lagi best, tak kahwin lagi, kata. Kahwin pun belum lagi, tak nak mati. Maknanya golongan-golongan yang beriman tentang
kematian, beriman tentang alam selepas mati nanti apa berlaku, ya. Tetapi masih lagi belum bersedia, ya. Boleh jadi ia merasa takut pada datangnya kematian, tapi itu lebih didorong oleh rasa takut bahawa kematian itu akan datang dikala taubatnya dirasakan belum sempurna dan bekalnya untuk kehidupan akhirat belum cukup. Jadi golongan ini dari 3 golongan tadi, ya, golongan yang terus lupa tentang kematian, yang kedua golongan yang bertaubat, dan yang 3 golongan arifin. Golongan yang kedua ini berada di tengah-tengah, ya. Masih lagi, ya, belum termasuk, walaupun dah bertaubat dah, walaupun ada usaha-usaha hidup di dunia ini nak melakukan kebaikan, jangan melakukan dosa, tetapi menurut Imam Ghazali rahimahullah taala masih lagi belum. Tapi lebih baiklah daripada golongan yang terus lupa tadi, terus leka dan lalai tadi. Begitu, ya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini golongan ini, ya. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, wajiblah kamu semua bertaubat. Hukum bertaubat ni hukum yang wajib, ya. Dalam taubat itu, menyegerakan taubat pun hukumnya wajib juga. Bertaubat tu hukumnya wajib, menyegerakan taubat itu hukumnya wajib, ya. Taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Apakah yang dimaksudkan dengan taubat nasuha? Taubat nasuha ni berdasarkan tengok pada dosa kita. 2 jenis dosa lah. Dosa kita dengan Allah dan dosa kita dengan sesama manusia. Taubat nasuha, kalau dosa dengan Allah, apa saja, amalan-amalan kita yang berkait dengan Allah, semua dengan Allah kata dah. Tapi kita mudah kita bagi dulu, ya. Iaitu segala ibadah-ibadah khusus kita. Segala solat-solat kita, ya, wajib qada balik. Ada orang tanya, ya, bagaimana kalau tak mampu nak qada semula? Jadi kalau menurut, ya, Imam Syafi'i, mengqadakkan solat ni hukumnya wajib. Ya. Habis macam mana nak tahu solat ni dah habis ke belum? Berapa banyak tinggal dulu, ya. Jadi ulama mengatakan, ya, sekiranya sampai satu ketika ringan perasaan kita. Kita dah qada rasa macam ada rasa lega. Tapi ada lagi yang tak qada tu. Jadi amalan-amalan sunat kena buat banyak, dengan harapan ganjaran Allah yang Allah berikan terhadap pada sunat itu akan dapat menutup amalan-amalan yang kita dah tinggal dulu, yang kita tak mampu nak qada lagi dah. Zakat wajib keluar, ya. Wajib qada balik. Kita dulu masa muda-muda dulu tak ingat. Zakat ni yang kita tahu masa kahwin saja. Bila kahwin keluarkan zakat sebab dah ada isteri, ada anak. Rupa-rupanya tak kahwin pun, masa bujang dulu pun, bila kita dah bekerja, wajib juga bayar zakat. Kena qada. Ya, subuh pula. Solat-solat puasa-puasa Ramadan kita wajib ganti balik. Itu taubat dengan Allah. Taubat dengan sesama manusia lebih beratlah. Segala harta benda nak kena pulangkan balik, segala silaturahim yang terputus nak kena sambung balik, mana-mana hati yang terluka nak kena minta maaf balik, apa benda yang dicuri nak kena pulangkan balik, harta benda orang yang dimusnahkan, ya, dengan tanpa hak kena pulangkan balik ataupun kena ganti balik. Itu namanya taubat nasuha, ya. Taubat lawannya taubat. Taubat lawannya taubat. Jadi maknanya bagaimana kita bertaubat, benda-benda yang kita tahu buat dulu tinggalkan, ya. Okey. Kemudian ramai pula orang, ya, ingat solat sunat taubat ni, taubat nasuha ni bila bangun tengah malam buat solat sunat taubat. Itu bukan. Tapi ganjarannya besar. Bangun tengah malam kita mohon kepada Allah SWT supaya diampunkan dosa kita, ya, kita bangun buat solat sunat taubat, ya. Solat apa-apa saja, tahajud apa-apa saja, munajat yang kita lakukan, yang kita buat dengan Allah terhadap Allah SWT memang menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi dosa-dosa yang macam mana?
Ya, dosa dengan Allah tadi kita wajib qada baliklah, buat semula. Dosa dengan sesama manusia tu wajib buatlah. Dosa yang seorang-seorang diri ni, itu yang gugur dosa tu. Dosa-dosa yang berseorangan diri, dosa-dosa yang tak melibatkan orang, dosa-dosa yang tidak melibatkan khusus kepada Allah SWT. Contohnya apa dia? Ya, dosa-dosa seorang diri ni. Contohnya suka tengok porno, seorang-seorang tak melibatkan orang lain. Nak minta maaf dengan siapa? Ya. Itu yang disebutkan dosa-dosa yang boleh gugur. Ya. Dosa contohnya apa dia? Dosa mata, suka menengok. Nak minta maaf dengan siapa? Itu boleh gugur. Dosa mendengar. Ya. Tapi kalau dosa melibatkan orang, memang kena bereskan dengan orang. Kalau dosa yang melibatkan ibadah-ibadah khusus, kena qada balik, ganti balik, kemudian kena berazam bahawa akan datang kita tak akan tinggal lagi, ataupun kita tak akan buat lagi benda-benda yang mendatangkan dosa. Ya. Okay. Jadi kita bangun tengah malam buat solat sunat taubat itu akan dapat menguatkan lagi. Allah gunakan kepada kita kecekanan, kekuatan untuk meninggalkan apa yang telah kita, yang dosa-dosa yang telah kita buat. Itu penting. Jangan tak buat, kena buat. Ya, untuk kita menjadi lebih kuat untuk bertaubat kepada Allah SWT. Ya, tapi yang itu dengan urusan-urusan dengan manusia memang kena buat. Ya, itu yang wajib. Ya. Jadi kalau taubat ni rukun dia yang pertama kena tinggalkan. Kena tinggalkan benda yang berdosa tersebut. Yang kedua kena menyesal. Ya, menyesal, yang pertama menyesal. Yang kedua kena tinggal. Yang ketiga kena berazam tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut. Dan yang keempat, mana-mana kesalahan kita dengan sesama manusia kena beres. Itu dia. Rukun-rukun taubat nasuha. Ya, yang pertama kena menyesal dengan segala dosa. Yang kedua kena tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga berazam tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut. Dan yang keempat, sekiranya dosa-dosa dengan sesama manusia kena bereskan. Dan ulama tambah satu lagi, yang kelima, iaitu mesti ada perbuatan istilahnya menempelak diri. Kita melakukan dosa, kita menghina diri kita sendiri. Bodohnya aku, ngapalah aku buat. Bodohnya aku, ngapalah aku buat dosa-dosa tersebut. Ya, patutnya malunya aku, bengongnya aku. Dia kena ada perbuatan menempelak diri. Itu lima rukun taubat nasuha. Ya. Bangun tengah malam buat solat sunat taubat itu bukan bermakna beres dah taubat kita, tak. Tapi Allah berikan kekuatan kepada kita. Ya, kalau salah dengan manusia, kita ada kekuatan nak bertemu dengan manusia, nak minta maaf. Allah berikan kita kekuatan kepada kita, mana-mana solat-solat yang kita tinggalkan dulu boleh kita ganti balik. Allah beri kekuatan. Mana puasa-puasa yang kita tinggal dulu, Allah beri kekuatan kepada kita untuk ganti balik. Itu kelebihan yang solat sunat taubat ni, yang kita bangun tahajud tengah malam tu. Ya. Gitu. Baik. Kemudian orang seperti itu sebenarnya tidak membenci pertemuan dengan maut atau dengan Allah. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sesiapa yang mengharapkan pertemuan yang baik dengan Allah SWT nanti, falyamal amalan salihan, maka wajiblah di atas muka bumi ini melakukan seluruh amalan-amalan baik, amalan-amalan salih, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mensyirikkan, mempersekutukan Allah dalam setiap peribadatannya. Okey. Jadi kalau kita tengok hadis tadi, man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Sesiapa yang benci, tidak suka dengan pertemuan dengan Allah, mengapa benci? Mengapa suka? Sebab tadi lah, amalan soleh tak buat. Dan yang kedua, mensyirikkan Allah dalam setiap peribadatan. Mengapa ayat ini Allah sebutkan yang pertama amal soleh, yang kedua tidak syirik. Suruh melakukan amalan soleh supaya dapat bertemu dengan Allah SWT dengan keadaan selamat. Amalan soleh ini kita boleh katakan ibadah dalam bentuk fiqh.
dalam bentuk fiqh kita seharian. Kena betul, kena tepat, kena mengikut syariat, barulah kita dapat bertemu dengan Allah dengan keadaan selamat. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan ketika di dunia ini mensyirikkan Allah dalam setiap, walaupun disebut sini beribadati, dalam setiap peribadatan. Ibadat ni maknanya apa sahaja benda yang kita buat dalam muka bumi ini dikira dosa dan pahalanya, ibadat semua itu. Jadi dalam maknanya yang pertama dalam bidang fiqh, yang kedua dalam bab akidah. Jadi dalam fiqh seharian kita ini, apa saja yang kita lakukan dalam perkara seharian ini, hidup kita ini, jangan bertentangan dengan syariat. Dan yang kedua, mesti betul akidah kita. Apa akidahnya? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu. Ya. Jadi akidah kita itu tadi mesti selaraslah dengan perbuatan kita. Perkataan apa? Fal ya'mal amalan solihah itu tadi. Amalan-amalan soleh kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini, yang pertama mesti tepat dengan syariat. Ya? Jangan terlibat dengan perkara-perkara, contohnya perkara-perkara khurafat, terlibat dengan perkara-perkara bid'ah, ya? Ataupun dengan perkara-perkara yang memang bertentangan terus dengan syariat. Ya? Bersungguh-sungguh kita lakukan sesuatu itu, sedangkan syariat tak suruh. Ya? Bersungguh-sungguh kita buat, sedangkan benda itu kalau ikut syariat memang salah pun. Ya? Dan yang kedua, jangan kita mensyirikkan Allah dalam setiap perbuatan kita. Bukan sekadar kerana kita dah solat dah, ya, dalam perkara dalam rukun-rukun Islam tu kita dah buat dah, kita rasa kita dah selamat dah. Tidak lagi. Ya. Dalam perkara hidup seharian kita yang Allah telah tentukan kepada kita, ya, jangan kita kata ada lagi yang lebih baik daripada yang apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Syariat-syariat, hukum hakamnya, yang mana yang telah Allah wajibkan ke atas kita, ya, jangan kita kata ada lagi syariat yang lain. Jangan kita katakan ada lagi hukum hakam yang lain. Bila dua perkara ini dilakukan di atas muka bumi ini, itu yang menyebabkan takut mati, benci mati, tak nak beriman kepada mati. Di atas dunia ni melanggar syariat Allah, dah pastilah bila dia peringatkan tentang mati, sudah tentulah tak suka. Ya. Di atas muka bumi ini tidak beriman terus kepada Allah SWT. Lagi ya. Banyak buat dosa di atas muka bumi ini. Bila kita ingatkan tentang mati, jadi man kariha liqa Allah karihallahu liqa. Ya. Benci, tak suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun benci, tak suka kepada orang yang benci kepadanya. Ya. Baik. Begitu ya. Orang seperti itu sebenarnya tidak membenci pertemuan dengan maut atau dengan Allah, tetapi ia hanya takut jangan-jangan ia bertemu dengan Allah dalam keadaan yang kurang sempurna dan lalai. Itu sebutkan tadi. Ya. Mana golongan ini, ya, golongan-golongan bertaubat ini bukannya tak beriman dengan mati, ya, bukannya tak mahu bertemu dengan Allah, tapi merasakan amal ibadat tak cukup lagi. Ya. Kita kalau ikutkan amal ibadat kita memang tak akan cukup, memang tak pernah cukup. Ya. Amal ibadat kita ini belum tentu lagi boleh membawa kita ke syurga. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun sebut, aku masuk syurga bukan kerana amal ibadat aku, tapi kerana kasih sayang Allah kepada aku. Jadi kita ni yang kita hidup di atas muka bumi ini, apa saja yang kita buat, kita mengharapkan kasih sayang Allah. Ya. Rasulullah SAW sendiri pun menyebutkan tentang amalannya yang belum tentu lagi boleh membawanya ke syurga. Rasulullah tu, ya, manusia yang dah memang Habibullah dah. Manusia yang dijemput dalam peristiwa Mi'raj, duduk di depan Allah. Allah bertanya, kamu nak apa wahai Muhammad? Apa yang kamu nak? Itu dalam peristiwa Mi'raj. Cukuplah aku sebagai seorang manusia dan aku sebagai seorang Nabi. Cukuplah itu. Kalau sebut nakkan kekayaan, nakkan bumi yang lain, nakkan alam yang lain, tak dapat pun. Ya. Baik. Ialah sana seseorang yang terlambat bertemu dengan kekasihnya kerana sibuk mempersiapkan diri supaya pertemuan itu mendatangkan kecintaan sang kekasih.
Jadi ia tidak boleh dianggap keberatan terhadap pertemuan tersebut. Orang yang bertaubat ini, ya, seolah seperti orang yang nak bertemu kekasih, tapi nanti kejap. Bila kekasih datang depan rumah dia, nanti kejap. Nak bermakeup dulu, nak berlawa-lawa dulu, nak bercantik-cantik dulu. Ataupun bagi orang lelaki, ya, kekasih dia datang telefon, mana ni, tolong kejap. Nak betulkan rambut dulu, nak betulkan baju dulu, nak betulkan kasut dan sebagainya. Biar bertemu dengan kekasihnya dengan keadaan yang cukup handsome. Bagi yang perempuan dengan cukup jelita lah, seolah begitu. Ini diberi contoh begitu, ya. Jadi golongan yang bertaubat ini, ya, sentiasa merasakan tak sampai lagi, tak sanggup lagi nak menerima kematian ini, ya. Kerana rasa perlu lagi buat itu, buat ini, ya. Kerana perlu lagi nak bertaubat, perlu lagi buat amalan itu, amalan ini. Seolah seperti orang yang melambat-lambatkan ataupun menangguh-nangguhkan untuk bertemu dengan kekasih, ya. Ciri khas orang yang bertaubat ialah fokus pada persiapan untuk pertemuan dengan Rabb-Nya ataupun dengan Allah, dan mengurangi perhatian kepada hal-hal yang lain. Kalau tidak begitu, bererti ia termasuk orang yang tenggelam dalam urusan duniawi semata-mata. Jadi maknanya, sebelum nak bertemu dengan Allah, ya, orang yang bertaubat ini, dia banyak fokus pada persiapan untuk pertemuan dengan Rabb-Nya. Maknanya dia banyak melakukan amalan selain pada amalan wajib, menegakkan amalan wajib, kemudian banyak melakukan amalan-amalan sunat, kemudian banyak lagi melakukan amalan-amalan kebaikan sesama manusia. Kerana, ya, kalaulah turun malaikat maut pada masa itu, belum tentu lagi. Kalau malaikat maut kata nak mati tak? Kalau nak mati, aku boleh ambil nyawa sekarang. Kalau tak nak mati, tak apa, aku tunggulah. Seolah-olah begitu. Ya, dia termasuk dalam golongan bertaubat. Tapi kalau datang malaikat maut pada masa itu, minta tangguh kematian, dia minta tangguh. Seolah begitu. Tapi kalau golongan-golongan arifin ini, bila-bila masa saja, ya, datang malaikat maut pada masa itu jugalah dia nak pergi, ya. Golongan-golongan yang mencita-citakan kematian, ya. Tapi bukan sengaja melakukan amalan yang perbuatan yang berbahaya menyebabkan kematian, itu haram pula hukumnya. Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Wala tulqu, janganlah kamu, maknanya haram kamu sengaja dengan perbuatan kamu, dengan usaha kamu untuk mencari kematian, ya, untuk menyebabkan kebinasaan kamu, ya. Okey, habis golongan-golongan syahid itu, golongan yang meletakkan bom di badannya itu, ya, itu golongan macam mana pula? Jadi golongan yang mencari kematian ini, yang haram ialah golongan yang kecewa, golongan yang tidak beriman dengan takdir Allah, apa yang berlaku seterusnya. Contohnya orang banyak hutang, tak sanggup untuk menghadapi hutang yang banyak. Dia rasakan sikit lagi orang yang nak menuntut hutang akan cari dia. Dia merasakan perniagaan yang sedang dia buat sekarang ni habis bankrupt terus lepas ni, ya. Dia merasakan nanti ada orang nak bunuh dan sebagainya. Itu mencari kematian yang haram. Kerana tak percaya apa yang Allah nak berikan selepas ini. Sebab kita kena ingat, seorang salafus soleh pernah ditanya, berapakah umur kita? Umur kita hanya sesaat ini sahaja. Mengapa pula? Kerana apa yang dah lepas bukan milik kita lagi dah, ya. Apa yang akan datang adalah dalam tangan Allah. Apa yang dah lepas, kita dah lepas habis dah. Jadi umur kita adalah saat ini saja umur. Jadi kalau kita balik kepada orang yang sampai membunuh diri itu, ya, dia tidak beriman kepada saat-saat seterusnya, saat-saat yang bakal berlaku. Yang dia nampak adalah buruk saja. Yang dia tak mahu beriman, tak mahu percaya dengan qada dan qadar Allah. Sebab itulah buka cari, ya, membunuh diri ni. Apa hukum membunuh diri ni? Sebab kalau ikutkan melanggar rukun iman yang ke-6, tidak beriman dengan qada dan qadar, ya, sepatutnya rosak akidah ni. Tapi setakat ini ulama mengatakan membunuh diri ini fasik, masih lagi fasik, ya, berdosa besar, bukannya rosak akidah. Sedangkan dah melanggar keimanan yang nombor 6,
beriman dengan qada dan qadar Allah. Maknanya tak mahu beriman dengan apa yang telah Allah tentukan pada akan datang. Tetapi bagi golongan-golongan mujahid yang menjadikan dirinya sebagai senjata, ya, yakin dengan balasan Allah yang baik selepas kematian, itu lain. Ya, ini golongan arifin. Dah ternampak-nampak dah syurga. Siapakah golongan arifin ni? Kalau ikut sejarah sebelum ni, kalau kita ingat kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, sebagaimana ahli sihir, ahli sihir yang melawan sihir dengan Musa alaihissalam, lalu Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam melontar tongkat. Jadi ahli sihir ini, mereka pakar sihir, tengok ini ular sungguh ni. Daripada tongkat menjadi betul-betul ular, betul-betul menjadi ular raksasa. Sedangkan ahli sihir ini dia melontar tali-talinya dan yang bergerak itu hanyalah tali. Tapi ahli sihir ini dengan kebijaksanaan berjaya menipu orang ramai, nampak seperti ular. Sedangkan pada pandangan ahli sihir ini tali, dan mereka gelak. Orang tu, ular. Tali dia yang bergerak. Itu namanya illusion. Tetapi ketika sampai turn Nabi Musa AS melontarkan tongkatnya, mereka nampak betul-betul ular. Ya? Tongkat itu berubah menjadi ular yang betul, ular raksasa yang betul. Lalu mereka pun berkata, kami beriman dengan Tuhan Musa. Ketika inilah Fir'aun kata, tukar balik akidah kamu, kepercayaan kamu kepada kepercayaan asal. Kalau tidak, aku akan potong tangan kamu, potong kaki kamu, dan aku akan salibkan kamu pada kayu-kayu salib. Kata Musa, kata Fir'aun anak Allah. Tapi apa yang berlaku kepada golongan ahli sihir ini, ya, ketika mana Fir'aun telah mengeluarkan amaran, mereka dah nampak dah di langit syurga-syurga yang bakal mereka duduki. Ini dia golongan arifin. Itu golongan ahli sihir itu tadi, yang pada asalnya syirik kepada Allah SWT, ya, tetapi setelah beriman dengan Tuhan Musa, lalu mereka ketika mana mereka diperintahkan untuk tunduk kepada Fir'aun, dan Fir'aun kata, aku akan potong tangan kamu, potong kaki kamu, dan tubuh kamu aku akan salibkan di palang-palang salib. Ketika itu mereka dah tak dengar lagi dah amaran Fir'aun, sebab mereka dah nampak di langit Allah dah tunjukkan syurga-syurga, taman-taman syurga yang bakal mereka duduki setelah mereka menukar akidah mereka, beriman kepada Tuhan Musa, iaitu Allah SWT. Itu golongan arifin. Golongan yang Allah dah tunjuk dah, Allah dah nampakkan tentang syurga. Maknanya dah tak kisah lagi dah dunia. Sementara golongan bertaubat ini, ya, golongan yang bertaubat ini golongan yang beriman tentang hari kiamat, beriman tentang hidup selepas mati, tapi tak nak lagi pokok dulu. Itu ya. Sekali lagi ya. Sedangkan orang yang arif sentiasa mengingat kematian, kerana baginya kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih. Dan seorang yang sedang mabuk cinta takkan pernah lupa janji bertemu dengan orang yang dicintai. Seperti orang mabuk cinta, ya. Kalau tengok bagaimana saat-saat kematian, penghujung kematian Khalid Al-Walid, Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, matinya di atas katil. Sedangkan dia telah berdepan dengan berpuluh-puluh peperangan. Katanya tubuhnya saja tidak ada satu bahagian pun tubuhnya yang tidak ada kesan tetakan, kesan tusukan panah, kesan tusukan lembing, terpelepot sana sini, batang terseliuh dan sebagainya. Semua ada pada tubuh badannya, ya. Tetapi mati di atas katil. Ketika mana berbaringnya dia di atas katil, menangis, ya. Mengapa menangis? Bila ditanya mengapa menangis, kerana yang pertama sedih, ya, sedih tak tercapai maksud. Dia nak mati di medan perang, tapi tak tercapai maksud, nangislah, ya. Tetapi menangis yang kedua, dia ada double menangis itu. Menangis yang kedua kerana dah ternampak-nampak dah siapa yang memanggil dia,
ya, Allah telah menghantar kepadanya sebaik-baik makhluk, sebaik-baik malaikat untuk mengambil nyawanya. Menangis, tak sabar dah, ya, tak sabar untuk menerima kematian. Begitu, ya. Orang seperti itu biasanya merasakan datangnya kematian begitu lambat, dan ia sangat gembira saat kematian itu datang. Sebab dengan begitu ia boleh meninggalkan dunia tempat tinggal orang-orang yang derhaka untuk kemudian berada di hadirat Tuhan semesta alam. Ini seperti diriwayatkan tentang Huzaifah Al-Yamani mengatakan, ini pun sama, ketika mana dia dah berada di atas katil saat nazaknya. Ini orang beriman nazaknya, ya, macam mana? Apa dia kata? Sang kekasih datang kepada orang yang papa. Papa tu orang miskin. Siapa papa tu? Dia lah. Sang kekasih itu siapa? Allah lah. Dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat seperti itu. Ya Allah, jika Engkau tahu bahawa miskin lebih aku sukai daripada kaya, sakit lebih aku sukai daripada sihat, dan mati lebih aku sukai daripada hidup, tolong mudahkanlah kematianku supaya aku dapat segera bertemu denganmu. Itu saat-saat nazaknya dia, saat-saat di penghujung nyawanya, ya. Kalau ini bukan nak kata apalah, ya. Sebab bagi diri saya pun berapa kematian ini yang Allah rezekikan depan mata saya lah, ya. Yang satu kemalangan jalan raya, subhanallah, budak motor jatuh kan. Budak lah, orang muda juga lah, jatuh di atas jalan. Pernah tengok apa? Ikan yang segar tu letak atas darat, menggelepar ikan tu kan. Begitulah tu, subhanallah. Begitulah yang pernah saya tengok, terjongkit-jongkit badannya, nak menuju saat mati tu. Menggelupur macam ikan atas darat. Orang tengok saja lah, kata tu, dahsyatnya kematian, ya. Jadi kita tak katalah kematian yang baik, kematian buruk, ya. Kita tak boleh kata, sebab dia yang nak menuju ke sisi Allah SWT. Tapi dari segi fizikal luaran tu, dengan keadaan cedera tak banyak, cedera luaran tak nampak, mungkin patah leher tu, ya, kecederaan dalam, luka luar sikit-sikit dia, tergesel dengan apa ni. Begitu, ya. Maknanya saat-saat kematian itu, ya, Allah boleh berikan kepada golongan-golongan tertentu, ya. Sakit memang sakit lah, mati memang mati. Nabi Ibrahim AS pun kata, bila Rasulullah SAW bertanya dalam Surah Mi'raj, mati itu macam mana rasanya? Rasanya seperti pegang kayu berduri yang ditarik terbalik, kan. Kita genggam kayu berduri, kemudian direntakkan dengan keadaan duri terbalik. Faham kan duri terbalik, kan? Itulah, ya, yang Nabi Ibrahim AS kata, sakitnya mati. Dalam hadis yang lain mengatakan seperti kulit disiap hidup-hidup. Kita ni, ya, kulit disiap hidup-hidup, ataupun dicincang dengan 1000 kali cincang oleh pedang. Itu sakit mati, ya. Dan berbagai-bagai lah, ya. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian saya rasa nak berbincang kata saya dulu, ya. Nak bincang tentang arifin, golongan-golongan arifin, ya, golongan-golongan yang bagaimana menerima kematian, ya, seperti menanti kedatangan kekasih, ataupun seperti kekasih datang, ya, kepadanya di saat-saat nazak, tapi tak sempat lah. Jadi insyaAllah kita dalam pertemuan akan datang, saya pun buka apa, sebab nanti anak ada orientasi hari ni di Syamudin Kampung Jauh, ya. Jadi banding nak kena terus pergi lah. Jadi kalau ada makan-makan, minta maaf saya tak dapat ada hari ni, sebab okey, jadi kesimpulannya, ya, menurut Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, golongan yang berdepan dengan kematian itu 3 jenis manusia. Yang pertama, yang membenci kematian ataupun terus tidak beriman dengan hidup selepas mati, ya, kerana dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, golongan yang bertaubat, beriman dengan apa yang berlaku selepas kematian,
beriman dengan nikmat dan azab kubur, nikmat alam barzah, azab alam barzah, dan apa saja nikmat dan azab padang mahsyar dan neraka syurga, tetapi masih lagi mahu menangguhkan kematian, tak sanggup lagi. Tapi beriman dengan apa yang berlaku selepas alam kematian, dan ketika hidup ini berusaha untuk selamat, untuk menempuh alam selepas mati. Itu golongan yang kedua. Tetapi golongan yang ketiga, yang tak sempat nak bincang secara panjang lebar ni, itu golongan arifin, golongan yang bijak, golongan yang faham tentang kematian ini hanyalah satu kehidupan yang mana